Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kumpulan kami ingin membentangkan tentang perbezaan antara institusi maklumat Islam dan Barat. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang pelajar iaitu saya, Nurul Fasya Nazira binti Zulkarnain berkodkan 2021499762, Nur Syazlin Nadia binti Muhammad Zamri 2021648248 dan Fatin Nurjana binti Zelani 2021449622. Seterusnya kita beralih kepada pengenalan mengenai institusi maklumat. Institusi maklumat merujuk kepada organisasi atau entiti yang menyediakan akses kepada maklumat, pengetahuan dan bahan bacaan kepada orang ramai. Institusi ini biasanya terdiri daripada perpustakaan, arkib, pusat maklumat, pengkalan data dan institusi pengajian tinggi. Institusi maklumat bertujuan untuk menyediakan akses mudah dan cepat kepada maklumat dan pengetahuan yang diperlukan oleh individu untuk menyelesaikan tugas, membuat keputusan dan meningkatkan pengetahuan mereka. Institusi maklumat juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan kemahiran literasi dan pemikiran kritis dalam masyarakat. Institusi maklumat bermula pada zaman kuno dengan penemuan tulisan dan pengumpulan buku-buku. Salah satu institusi maklumat tertua yang diketahui adalah Perpustakaan Alexandria di Mesir pada abad ke-3 sebelum Masihi. Perpustakaan ini merupakan pusat pengetahuan terbesar di dunia kuno pada masanya. Dengan koleksi buku-buku yang mencapai 700,000 naskah, institusi maklumat pertama di dunia bermula sejak zaman purba dengan penggunaan sistem tulisan oleh tamadun Mesir Purba, Sumer dan China. Di Mesir Purba, hieroglif digunakan untuk merekod peristiwa sejarah, undang-undang, agama dan pentadbiran negara. Di Sumer, skrip kuniform digunakan untuk merekod transaksi perniagaan dan pentadbiran kerajaan. Pada abad ke-5 sebelum Masihi, Perpustakaan Ashurbanipal telah dibina di Nineveh, Syria yang mengandungi lebih daripada 30,000 tablet tanah liat yang mengandungi maklumat tentang sejarah, mitologi dan sains pada masa itu. Setiap tamadun pasti mempunyai sejarah kebangkitan dan kemajuan institusi maklumat mereka tersendiri. Akan tetapi, dapat dilihat bahawa bermulanya kebangkitan dan penubuhan institusi maklumat bermula daripada tamadun Islam dan juga Barat. Di dalam laporan ini, kami akan memberi fokus lebih tentang perbezaan di antara institusi maklumat Islam dengan institusi maklumat Barat di mana diperlihatkan perbezaannya dari institusi yang berbeza iaitu perpustakaan, universiti, sekolah dan tempat ibadah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syazlin Nadia binti Muhammad Zamri dan saya akan memperbentangkan tentang analisa dan perbincangan perbezaan antara institusi maklumat Islam dan Barat. Penerangan tentang institusi maklumat Islam. Institusi maklumat Islam menurut Islam mempunyai kedudukan yang tinggi. Institusi didefinisikan sebagai entiti tersusun yang didirikan dengan tujuan tertentu seperti pendidikan dan penyelidikan ilmiah. Dibuktikan oleh wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menyuruh baginda membaca dalam keadaan beliau yang umi. Wahyu ini juga mengandungi suruhan belajar mengenali Allah SAW, memahami fenomena alam serta mengenali diri yang menerangkan prinsip-prinsip akidah, ilmu dan barat. Ketiga-tiga prinsip ini merupakan teras kepada falsafah pendidikan Islam. Oleh itu, pentingnya lembaga pendidikan Islam awal adalah Rumah Dar Al-Arkam yang didirikan pada tahap awal perkembangan Islam di Mekah. Kita beralih kepada institusi maklumat pertama Islam iaitu perpustakaan. Perpustakaan pertama dalam Islam ialah perpustakaan persendirian iaitu Perpustakaan Khalid ibn Yazid bin Muawiyah, seorang penulis dan pengumpul buku. Perpustakaan ini lahir pada zaman pemerintahan dinasti Umayyah 661 hingga 750 Masihi, sebuah dinasti Islam selepas pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin. Dinasti ini telah melakukan beberapa perubahan bukan sahaja dalam sistem pemerintahan tetapi juga dalam bidang ketamudunan khusus, kehidupan sains dan akal.
Sejarah keagungan Islam merekodkan kesarwajagatan, kegemilangan tradisi intelektual Islam dan terbinanya perpustakaan yang berkaliber seperti Pusat Khalifah Dinasti Fatimiyah, Darul Hikmah di Mesir, Pustakaan Baitul Hakam di Baghdad, Pustakaan Al-Hakam di Andalus, Pustakaan Bani Ammar di Tripoli, Pustakaan Al-Fath bin Hakan dan banyak lagi yang menjadi rujukan peminat serta pencinta buku dan pelajar dari seluruh dunia. Perhatian yang sangat tinggi terhadap ilmu pengetahuan yang diorientasikan oleh pendidikan dan menjunjung tinggi kehormatan terhadap manuskrip-manuskrip keilmuan menjadi asas tumbuhnya perkembangan perpustakaan Islam pada masa itu. Keberadaan literatur seperti buku bukan sahaja dijadikan semata-mata sebagai media, tetapi juga menjadi nilai-nilai moral yang melandasi perhatian kepada literatur buku. Perhatian yang mengharuskan adanya diseminasi dan pelestarian sastra buku sebagai tindakan yang mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan di masa yang akan datang. Dapat dikatakan bahawa keberadaan Pustakaan Islam pada masa itu menjadi pusat ilmu pengetahuan. Keberadaan pustakaan pada masa itu difungsikan sebagai sarana belajar iaitu learning center bagi umat Islam dan membangun peradaban dan kejayaan sehingga bertahan beberapa abad. Sejarah mencatatkan bahawa terdapat informasi dan ilmu pengetahuan yang tidak terdokumentasikan dengan baik oleh umat Islam sehingga tatanan umat Islam baik aspek ekonomi, sosial, politik, budaya dan aspek kehidupan yang lain mengalami stagnasi yang pada akhirnya umat Islam yang hanya menjadi umat pengikut dari bangsa-bangsa yang maju yang dalam hal ini adalah dunia barat yang sesungguhnya. Kemajuan barat sendiri merupakan pengadaptasi dari karya-karya umat Islam tersendiri. Oleh itu, saya akan menjelaskan tentang institusi maklumat Islam dari segi universiti. Di sini, institusi maklumat universiti dari segi Islam memiliki sejarah yang kaya dengan beberapa contoh. Paling awal adalah Universiti Al-Qawariyyin, Universiti Cordova, Universiti Al-Azhar dan Nizamian. Institusi pendidikan tinggi Islam memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok lulusan yang utuh mengakar kuat dalam iman Islam. Negara-negara Islam terus berkembang, ada peningkatan penekanan pada pentingnya pendidikan Islam. Oleh itu, fungsi institusi pengajian tinggi Islam untuk membentuk generasi graduan holistik berteraskan akidah Islam. Mari kita ke seterusnya. Saya akan menjelaskan tentang institusi maklumat dari segi Islam tentang sekolah. Yang anda boleh lihat dari sini ialah institusi maklumat sekolah dari segi Islam. Sekolah menyederhanakan pendidikan Islam dilihat dari perspektif Islam sebagai lembaga bertujuan untuk membantu anak mencapai keseimbangan antara ajaran Islam dan kemajuan moden. Ini termasuk mata pelajaran seperti tasawur Islam, iaitu pemahaman konseptual dan peradaban Islam yang diajarkan di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sekolah merupakan pendidikan maklumat bahawa kanak-kanak boleh belajar tentang Islam. Oleh itu, sekolah ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang komprehensif yang mencukupi pengetahuan sekitar dan Islam. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang institusi maklumat Islam tempat ibadah. Yang anda boleh dilihat di sini adalah institusi maklumat tempat ibadah dari segi Islam. Adakah anda tahu rumah ibadah itu apa? Rumah ibadah merupakan sesuatu institusi atau lokasi di mana sekumpulan orang yang berjemaah datang untuk bersembahyang atau melakukan kegiatan keagamaan lain. Institusi masjid sebenarnya memainkan peranan yang amat besar kepada masyarakat dan pentingnya dalam mencorak masyarakat khususnya dalam komuniti Islam. Nama masjid diberikan ke tempat ini untuk menunjukkan bahawa itu adalah tempat ibadah, bukan hanya tempat sujud. Ketika orang pergi ke masjid, mereka belajar tentang ajaran Islam dan bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan.
Sebagai pusat penyebaran dakwah dan ilmu keislamannya, penyelesaian masalah kemasyarakatan dan pertemuan para tokoh memfasilitasi kegiatan sosial untuk kemajuan umat dan berfungsi sebagai madrasah. Hal ini untuk mempelajari ilmu agama khususnya ilmu fardu ain. Seterusnya kita beralih kepada penerangan tentang institusi maklumat barat. Institusi maklumat barat merujuk kepada organisasi atau entiti yang menyediakan akses kepada maklumat, pengetahuan dan bahan bacaan kepada masyarakat yang terdapat di negara-negara barat seperti Amerika Syarikat, Kanada dan negara-negara Eropah. Institusi maklumat barat dikenali sebab dengan koleksi bahan bacaannya yang luas dan pelbagai, termasuk buku, jurnal, majalah, dokumen dan bahan elektronik. Institusi maklumat barat terdiri daripada perpustakaan awam, perpustakaan universiti, pusat sumber dan arkib. Perpustakaan awam menyediakan akses terbuka kepada masyarakat umum, sementara perpustakaan universiti dan perpustakaan sumber lebih tertumpu kepada penyelidikan dan pendidikan. Arkib pula menyimpan rekod sejarah dan dokumen penting. Penerbitan adalah institusi maklumat barat yang berperanan penting dalam menyebarkan informasi dan pengetahuan melalui buku, jurnal dan publikasi lain. Penerbitan juga memainkan peranan yang penting dalam mempromosikan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Institusi maklumat barat juga dikenali dengan teknologi dan inovasi yang digunakan dalam menyediakan perkhidmatannya. Teknologi seperti sistem pengurusan perpustakaan. Seterusnya kita beralih kepada institusi maklumat pertama barat iaitu perpustakaan. Semasa zaman pertengahan, perpustakaan di Eropah berkembang pesat di biara dan universiti. Salah satu perpustakaan terkenal pada masa itu ialah Perpustakaan Vatikan di Rom yang diasaskan pada abad ke-15 oleh Pope Nicholas V. Pada abad ke-15, pencetakan buku dan teknologi cetak mengubah cara orang memperolehi informasi. Buku-buku menjadi lebih mudah dicetak dan tersebar luas. Perpustakaan umum mula dibuka di seluruh Eropah, memberikan akses ke buku-buku bagi masyarakat umum. Pada zaman ke-17 dan ke-18, perpustakaan menjadi semakin penting dalam penyebaran ilmu dan pendidikan. Perpustakaan negara mula ditubuhkan di banyak negara, seperti Perpustakaan Negara Perancis dan Perpustakaan Kongres Amerika Syarikat. Pada era moden, teknologi telah membawa banyak perubahan kepada perpustakaan barat. Perpustakaan digital dan e-buku semakin popular, membenarkan akses kepada sumber maklumat dari mana-mana dan pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, perpustakaan fizikal kekal sebagai tempat yang penting bagi penyelidikan ahli akademik untuk mengakses sumber maklumat yang tidak tersedia dalam talian. Perpustakaan terbesar di dunia, The Library of Congress, di Amerika Syarikat yang memiliki jutaan koleksi keilmuan dalam inspirasi dan aspirasi sebenar dinamis perpustakaan dunia. Perpustakaan barat lebih fokus pada mendukung penelitian dan pengembangan dalam berbagai bidang dan berfungsi sebagai pusat informasi umum dan sebagai tempat untuk mencari informasi tentang berbagai topik. Perpustakaan barat sebagai institusi maklumat mempunyai peranan sangat penting dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa peranan perpustakaan barat. Antaranya ialah perpustakaan barat menyediakan akses kepada orang ramai kepada pelbagai maklumat dan pengetahuan, termasuk koleksi buku, jurnal, majalah dan bekalan data elektronik. Selain itu juga, perpustakaan barat mempunyai peranan penting dalam memelihara warisan budaya barat dengan mengumpul dan menyimpan bahan-bahan sejarah seperti teks kuno, gambar dan rakaman. Akhir sekali, perpustakaan barat juga berfungsi sebagai kemudahan pendidikan dengan menyediakan bahan bacaan dan sumber pendidikan yang boleh digunakan oleh pelajar, guru dan penyelidik. Mari kita teruskan dengan seterusnya, iaitu universiti bagi institusi maklumat di barat.
Universiti adalah salah satu bentuk institusi maklumat barat yang sangat penting. Universiti merupakan lembaga pendidikan tinggi yang berfokuskan kepada pengembangan dan penyebaran pengetahuan melalui penelitian dan pengajaran. Sejak awal abad ke-12, universiti telah menjadi pusat kegiatan intelektual di Eropah dan kemudiannya menyebarkan ke seluruh dunia. Universiti telah memainkan peranan penting dalam pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi serta dalam membentuk pemikiran dan budaya di dunia barat. Universiti juga memainkan peranan penting dalam memperluaskan akses terhadap informasi dan pengetahuan melalui perpustakaan universiti dan jaringan penerbitan ilmiah. Namun, pengkritikan terhadap universiti dan institusi maklumat barat lain telah tercetus. Hal ini kerana pandangan mereka yang terlalu memfokuskan hanya kepada perspektif barat dan kurang memberi perhatian dari sudut pandangan dunia non-barat. Idea untuk mendirikan universiti di barat bermula dari para ahli sarjana dan ahli pemikir pada abad pertengahan. Universiti pada awalnya didirikan pada abad ke-12 di bandar-bandar seperti Bologna, Paris dan Oxford, dan awalnya mereka didirikan sebagai pusat kegiatan intelektual yang terdiri daripada sekelompok mahasiswa dan pensyarah yang bertukar idea dan berbincang antara mereka. Pada saat itu, universiti didirikan sebagai lembaga yang bebas di mana tiada bergantung kepada gereja maupun pemerintah, sehingga mereka diberikan kebebasan akademik yang tinggi untuk penyelidik dan memajukan pengetahuan. Para ahli falsafah pada saat itu percaya bahawa pengetahuan harta yang harus diakses dan diperoleh oleh semua warga dan bahawa universiti juga merupakan institusi maklumat yang bermakna untuk memperoleh pengetahuan bagi masyarakat di luar. Seiring berjalan waktu, universiti berkembang menjadi lembaga formal yang lebih besar dan kompleks dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Universiti Barat yang tertua yang masih beroperasi sehingga saat ini adalah Universiti Bologna yang didirikan di kota Bologna, Itali pada tahun 1088. Universiti ini dianggap sebagai universiti pertama di dunia yang memiliki status institusi pendidikan yang tinggi dengan secara formal dari pemerintah dan memiliki fakulti-fakulti yang berbeza seperti Fakulti Teologi, Undang-Undang, Perubatan dan Seni Liberal. Sejak itu, banyak universiti lain didirikan di Eropah dan Amerika Utara dan sejumlah universiti di antaranya menjadi sangat terkenal di seluruh dunia. Contohnya adalah Universiti Oxford dan Universiti Cambridge di England yang didirikan pada abad ke-12 dan abad ke-13. Universiti Paris di Perancis yang dibina pada abad ke-13 serta Universiti Harvard dan Universiti Yale di Amerika Syarikat yang masing-masing diasaskan pada tahun 1636 dan 1701. Meskipun demikian, definisi dan kriteria untuk membezakan universiti dengan institusi pendidikan lainnya telah berubah seiring dengan waktu, dan banyak universiti moden yang dibina pada abad ke-19 dan ke-20 telah mengambil bentuk yang berbeza dari universiti-universiti pada zaman kuno tersebut. Seterusnya, kita akan melanjutkan kepada institusi maklumat barat dari segi sekolah. Istilah sekolah barat dapat merujuk pada pelbagai hal bergantung kepada konteksnya. Pendidikan jenis ini sering berkait dengan negara-negara di Eropah dan Amerika Utara. Sekolah barat juga dapat merujuk dari seni rupa barat yang mencakupi karya-karya seni yang berasal dari tradisi seni rupa barat seperti seni Renaissance Itali, seni Impressionisme Perancis dan sebagainya. Dalam konteks pendidikan, sekolah barat sering dianggap sebagai sekolah yang menonjol dalam pelbagai kaedah dan kurikulum pendidikan yang berdasarkan tradisi barat seperti pengajaran mata pelajaran sejarah, matematik dan sains. Peranan sekolah barat memiliki pelbagai bentuk bergantung kepada konteksnya. Terdapat beberapa peranan yang menjadi kunci kepada sekolah barat adalah dengan menawarkan pendidikan yang berkualiti tinggi dengan kurikulum yang berstruktur dan sistem pelajaran yang canggih. Selain itu, pendidikan di sekolah barat dapat membantu meningkatkan mobiliti sosial pelajar dengan memberikan akses ke peluang pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Pendidikan di sekolah barat juga dapat membantu pelajar untuk membangun jaringan dan hubungan yang lebih luas dengan pelbagai masyarakat dari berbagai latar belakang. Namun, penting untuk diingatkan bahawa pendidikan di sekolah barat juga memiliki halangan dan kelemahan dan tidak selalu sesuai untuk semua pelajar atau konteks budaya mereka. Oleh hal demikian, pendekatan pendidikan yang holistik dan inklusif diperlukan untuk memastikan bahawa semua pelajar mendapat manfaat dari pendidikan yang mereka terima.
Pembelajaran di sekolah barat biasanya dijalankan dengan melalui beberapa kaedah yang berbeza. Antaranya adalah kuliah, iaitu merupakan satu kaedah pembelajaran di mana guru memberikan pencerahan kepada pelajar mengenai bahan-bahan pelajaran. Samping itu, perbincangan pula antara salah satu kaedah pembelajaran di mana pelajar dan guru berbincang mengenai topik-topik tertentu dalam kelompok kecil atau dalam kelas secara keseluruhan. Wajar juga antara kaedah pembelajaran di mana pelajar bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau projek yang berkait dengan bidang pembelajaran mereka. Dan akhir sekali, berkaitan dengan institusi maklumat barat, iaitu berkaitan dengan tempat ibadah. Tempat ibadah di barat terdiri dari pelbagai bangunan agama dan masing-masing memiliki ciri-ciri khasnya tersendiri. Terdapat beberapa tempat ibadah yang umum diketahui di barat. Antaranya ialah gereja Kristian, di mana merupakan tempat ibadah yang paling umum ditemui di barat. Manakala sinagogi Yahudi pula, tempat ibadah umat Yahudi yang digunakan untuk ibadah, mempelajari buku Taurat dan kegiatan sosial. Manakala masjid Islam, tempat ibadah bagi umat Islam yang digunakan untuk solat 5 waktu, solat Jumaat dan kegiatan sosial. Selain itu, kuil Hindu dan Buddha adalah tempat ibadah umat Hindu dan Buddha yang digunakan untuk beribadah, bermeditasi dan kegiatan sosial. Tempat ibadah di barat dihormati dan dianggap sebagai sebahagian perkara yang penting dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat disebabkan oleh beberapa perkara, iaitu nilai-nilai agama yang amat dijunjung tinggi. Kebanyakan negara-negara barat, agama dan kerohanian masih merupakan sebahagian penting dari kehidupan masyarakat tempatan. Tempat ibadah seperti gereja, sinagogi dan masjid dihormati oleh banyak orang kerana dianggap sebagai tempat suci yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral. Tempat ibadah sering menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan antara masyarakat. Kebanyakan gereja misalnya, terdapat kegiatan sosial seperti pemberian makanan bagi orang yang memerlukan, program bantuan kesihatan dan kegiatan sosial lain. Tempat ibadah di barat memiliki peranan yang penting dalam kehidupan kerana ia dapat memperkuatkan hubungan spiritual, sosial dan moral antara individu dan komuniti serta menyediakan layanan sosial yang penting untuk masyarakat yang memerlukan. Selain itu, tempat ibadah juga dapat mempromosikan nilai-nilai toleransi agama dan menghargai keberagamaan agama dan keyakinan. Namun, tempat ibadah di barat juga menghadapi tentangan yang hebat dalam mempromosikan toleransi agama seperti keterbatasan pemahaman dan pengalaman dalam berinteraksi dengan agama lain, perbezaan keyakinan yang kuat dan tentangan berkait rapat dengan budaya dan bahasa. Oleh itu, tempat ibadah di barat merupakan sebahagian perkara penting dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat yang dapat memperkuatkan ikatan sosial dan persahabatan antara ahli komuniti, mempromosikan nilai-nilai agama dan moral dan menyediakan layanan sosial yang baik. Namun, tentangan dalam mempromosikan toleransi agama juga perlu diawasi agar tempat ibadah dapat menjadi pusat promosi keberagamaan agama dan keyakinan di masyarakat barat. Akhir kata, perbezaan antara institusi maklumat Islam dan Barat telah meliputi asas falsafah, sumber pengetahuan, struktur organisasi dan fokus pengetahuan. Namun, kedua-dua institusi maklumat ini memiliki peranan penting dalam mengembangkan pengetahuan dan memperkuatkan kehidupan sosial dan spiritual masyarakat serta saling melengkapi antara satu sama lain dalam memajukan peradaban manusia. Sekian, terima kasih.